Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bagi memberkati majlis atau pengajian ilmu kita pada hari ini, sama-sama kita baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lagi bertemu dalam ruang majlis ilmu secara atas talian, ya. Kuliah kita, ya, yang kita seharusnya ataupun sepatutnya kita laksanakan di masjid atau di surau. Namun begitu, ya, kita tetap, ya, istiqamah dalam menuntut ilmu walaupun adanya halangan di sana, kita tak dapat hadir ke surau, ke masjid untuk, ya, kita imarahkan seperti hari-hari yang biasa. Tapi kali ini insya-Allah, ya, kita teruskan, ya, dengan pengajian di atas talian. Mudah-mudahan manfaatnya yang sama, ya, kasih dan sayang Allah, ya, juga, ya, akan kita perolehi, kecapi, sebagaimana kita berada di waktu biasa, ya, insya-Allah. Baik, kita masih lagi berbicara tentang perkara-perkara berkaitan dengan solat-solat sunat, ya, ataupun solatun nafilah, ya. Sebagaimana yang saya beritahu yang lepas, ya, solat-solat sunat ini perlu kita ketahui ataupun perlu kita ada ilmu, ya, untuk kita amalkan dengan ilmu tersebut, supaya agar ilmu atau amalan yang kita lakukan itu adalah berlandaskan ilmu, dan semestinya ilmu itu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada kita, ya. Walaupun baginda Nabi SAW tidak bersama kita di ketika ini ataupun kita kata di zaman kita ini, tapi ibaratnya, ya, baginda Nabi SAW itu bersama kita kerana hadis-hadis baginda Nabi SAW, ya, telah kita baca, kita beramal dengannya, ya, yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu kepada guru-guru kita, ya, yang silsilahnya itu, ya, susul jalurnya itu, terus menerus, ya, pada guru kita pada guru dia kepada dia, seterusnya pada salafus soleh, sampailah para ulama, mujtahidin sebagainya, ulama mujtahidin, Imam Al-Ghazali, seterusnya sampai Imam Syafi'i, sampailah pada tabi'in, ya, sampailah para sahabat, terus kepada baginda Nabi SAW. Maka ilmu yang sama kita dapat pada hari ini insya-Allah. Dengan ilmu itulah, ya, kita beramal, ya, kita dapat redha dan kasih sayang Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu taala. Kita tak nak ilmu yang kita amal, ilmu yang kita dapat, kita amal dengan ilmu yang kita dapat itu bukan dari susul jalur baginda Nabi SAW. Kita tak nak, wal iyazubillah, sebab haza siratim mustaqimah, kan? Inilah jalan yang lurus. Baginda Nabi SAW tunjuk jalan itu saja. Tiada jalan yang lain. Maknanya haza sirat itu, jalan itu adalah ilmu. Cara ilmu dan cara amalan, maka itulah yang kita ikut dan kita patuh, maka insya-Allah baru sampai kepada Allah SWT, dan kita akan berjumpa baginda Nabi SAW di syurga. Amin Allahumma amin. Baik, kali ini kita bicara tentang solat sunat istikharah. Yang lepas kita baca solat sunat taubah, solat sunat duha, solat sunat malam, witir, solat rawatib, ya. Kali ini kita mencari ilmu ataupun mempelajari ilmu berkaitan dengan solat sunat istikharah. Apa yang tuan-tuan haji, puan-puan hajah faham tentang solat istikharah? Ya, solat ustaz, solat 2 rakaat, macam mana solat-solat sunat yang lain,
niat saja, aku beristikharah. Adakah cukup ilmu itu untuk kita amalkan dengan ilmu tersebut? Hari ini kita belajar yang dimaksudkan istikharah itu apa dia. Baik. Dan yang kedua, adakah istikharah itu kita lakukannya bila? Biasalah Ustaz, kita lakukan istikharah bila kita nak kahwin, nak cari jodoh, jodoh anak kita, cucu kita, maka kita lakukan istikharah untuk kebaikan dia. Adakah itu kita lakukan istikharah itu untuk membuat pilihan cari jodoh? Jadi kita dengar daripada hadis baginda Nabi SAW yang ditulis ataupun yang dikumpulkan oleh pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melalui kitab Mastika Hadis jilid yang kedua ni. Tuan-tuan haji, puan-puan haji kalau ada, ini yang edisi terbaru, ada yang lama berwarna hijau, warna hijau, itu yang lama. Yang baru dia dah macam corak macam ni. Jadi boleh gunakan bila saya buat pengajian ni, boleh buka buku surat. Kalau yang baru lah, edisi baru ni 157, boleh buka. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dalam masa kita menghadapi sesuatu perkara, kita semestinya lah menghadapi satu perkara. Dalam hidup ni tiada yang kita tak hadapi. Segala benda kita akan hadapi. Anak-anak kita nak sekolah, kita nak hadapi untuk cari keperluan di sekolah. Kita nak pergi kerja, kita hadapi lalu lintas, kan? Kita nak makan, nak cari rezeki, kita nak cari makanan di kedai pun mesti kita hadapi dengan kita berusaha. Hadapi ni makna kita berusaha. Itu maksud dia. Kita berusaha, tapi usaha itu bagaimana? Itu soalannya. Yang Allah SWT sebut surah Al-Lail. Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha-usaha kamu itu, usaha-usaha manusia itu berbagai, macam-macam. Banyak. Variety of effort. Pelbagai usaha yang kita lakukan untuk mendapat sesuatu. Kan? Itu semestinya. Hidup kita ni tidak boleh lari dengan usaha ataupun kita kata satu pekerjaan yang membolehkan satu hasil. Jadi dalam masa kita menghadapi sesuatu perkara, ataupun kita nak berusaha sesuatu perkara, adakah perkara itu elok dilakukan atau tidak? Tadi inna sa'yakum lasyatta. Usaha kita ni macam-macam. Usaha kita tu hasilnya baik ke, hasilnya tak baik ke, hasilnya halal ke, hasilnya haram ke? Sebab pilihan terletak pada kita. Memang Allah SWT mengatakan kita ini ada qada dan qadarnya. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Allah bagi petunjuk, bagi jalan. Cuma kita lah, usaha kita nak pilih jalan tu syakira, jalan yang menuju kesyukuran, menuju yang perkara yang baik. Wa imma kafura, menuju kepada kefasadan, kekufuran. Itu persoalannya. Pilihan pada kita. Allah bagi sesuatu kepada kita, dengan Allah bagi akal yang waras, maka kita boleh buat pilihan. Inna hadainahu sabila. Allah bagi jalan. Tapi jalan tu bagi sesuatu perkara tu, kita yang terletak pada kita dengan menggunakan akal yang Allah beri, pilih. Syakir, yang syukur ke, kafir, yang kufur. Ni. Jadi atas itu, usaha itu, kadang-kadang kita tahu benda tu mungkar, fasad, kita lakukan, berdosa lah. Tapi kadang-kadang kita tak pasti, tak tahu perkara tu mempunyai ada kemudaratan di kemudian hari. Kita tak tahu, tapi kita buat perkara tu, kita tak tahu. Maka kita dituntut oleh syarak. Nampak? Sebab itu kita perkara yang kita tahu fasad, kita tinggal. Tapi perkara itu tak pasti, dia tu memberi kefasadan, kerosakan, maka kita ini dituntut oleh agama kita agar menunjukkan ataupun agar kita bergantung kepada Allah SWT. Semoga kita dapat petunjuk daripadanya. Kan kita beriman dengan Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung, tempat kita meminta petunjuk, tempat kita bermunajat, tempat kita nak meminta. Maka kita minta pada Allah untuk minta petunjuk. Kita tak tahu. Contohlah, kita selalu sembahyang istikharah tu untuk buat jodoh. Tak apa, kita ambil contohlah jodoh, istikharah. Tapi sebenarnya sembahyang istikharah tu bukan untuk itu saja.
Istikharah ni dia lebih kepada pilihan yang kita tak tahu kesudahannya, maka kita terpaksa buat sebab keperluan yang waktu itu. Contoh jodoh tadi, kita tak tahu jodoh anak kita ni kahwin si fulan ni baik ke, kan? Kita tak tahu di kemudian hari tu, maka kita serah kepada Allah SWT. Jika Allah beratkan kita untuk anak kita, cucu kita ni kahwin dengan si fulan tu, kita tunjukkan, kita beratkan untuk tunjuk. Kalau sebaliknya membawa perkahwinan ini runtuh ataupun kita kata lebih mudarat dikahwin dengan si fulan, kan, maka kita minta berat supaya hati kita ini tidak mengizinkan dikahwin dengan si fulan, bahkan kahwin dengan orang lain, cari yang lain. Contoh, ini contoh jodoh yang kita kata istikharah ni untuk sembahyang jodoh, sembahyang istikharah ni untuk cari jodoh. No, sebenarnya bukan itu saja. Segala apa usaha kita nak buat lah. Kita kata inna sa'yakum lasyatta, usaha kita ni berbagai. Maka bagai-bagai itu, macam mana cara kita nak perolehnya? Kan kita ni keterbatasan kita, mampuan kita sebagai hamba, maka kita cari petunjuk minhun kepada Allah SWT. Ini berdasarkan hadis sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min sa'adati bani Adam istikharatuhu Allah azza wa jalla, rawahu Imam Ahmad wal Hakim. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi SAW, meriwayatkan baginda Nabi SAW bersabda, di antara amalan perbuatan yang membawa kebahagiaan kepada anak Adam, anak kita ni semua Bani Adam, kan? Semua datuk moyang kita, datuk nenek moyang kita adalah Nabi Adam AS. Sebab itu banyak Nabi sebut Ibn Adam, kita lah, Bani Adam. Ada antara perbuatan yang membawa kebahagiaan kepada Adam, iaitu amalannya, iaitu apabila dia beristikharah kepada Allah Azza wa Jal mengenai apa jua perkara yang dihadapi, ataupun perkara yang dia usahakan. Jadi andai kata kita dah istikharah, rupanya perkara itu tidak mengizinkan kita dah, contohlah kita kahwinkan anak kita, cucu kita si fulan, kita dah istikharah ni, tapi rupanya runtuh juga rumah tangga ni, wa'iyazbillah ni kita contoh, tapi kita dah istikharah, tapi kenapa runtuh juga rumah tangga mereka? Ini kita kata tadi bahawa perbuatan yang kita dah serah tadi, dia tetap membawa kebahagiaan kepada anak Adam selagi mana dia beristikharah. Jadi kita serah pada Allah. Kalau dia tu baik, dia bahagia, alhamdulillah. Apa ini kita kata istikharah kita tu Allah tunjukkan, kita alhamdulillah ikut. Anda kata rupanya natijahnya tadi tak baik, pun alhamdulillah sebab kita beristikharah juga. Mungkin ada hikmah sebaliknya yang kita tak tahu, yang Allah rahsiakan. Jadi apa pokok pangkalnya? Saya nak bagi tahu apa segala usaha yang kita nak lakukan, apa sesuatu perkara yang kita nak hadapi, kita letakkan Allah number one. Faham? Bukan kita buat terus dan dapat hasil lalu kita tak puas hati. Kita nak macam itu. Ataupun kita buat dapat hasil, kita puas hati pun tak nak juga. Sebab mungkin di sana Allah tak redha. Memang Allah bagi tapi Allah tak redha. Buat apa? Sebab itu pokok pangkalnya kita beristikharah, Allah Azza wa Jal, untuk menentukan yang terbaik bagi kita. Bukan saja soal jodoh, soal cari kerja, soal rezeki, soal hidupan kita, termasuk soal perkara amalan kita. Kita nak buat. Lepas ni Ustaz Nurul dah banyak mengajar tentang perihal solat sunat. Nak beristikharah, ya Allah, apa amalan sunat yang aku boleh konsisten? Banyak solat-solat sunat ni, berikan petunjuk aku untuk melakukan solat-solat sunat yang aku konsisten seumur hidup aku. Istikharah juga. Bukan istikharah tu perkara dunia je, perkara akhirat terutamanya lagi. Ya Allah, tunjukkan aku perbuatan apa yang aku boleh taat, yang aku ini boleh aku istiqamah, sedekah RM1, sedekah RM2, ya Allah beri petunjuk kepada aku supaya aku boleh hidup dengan amalan tersebut seumur hidup aku. Boleh aku beramal dengan perkara tersebut agar ianya memberi redha-Mu. Nampak? Istikharah bukan perkara yang pilihan itu berkaitan dengan duniawi, tapi hanya adalah lebih-lebih lagi tentang ukhrawi. Baik.
Ini agak panjang hadis ini tentang istikharah. Dan Nabi SAW menyebut tentang solat istikharah. Tapi tidak menamakan, macam saya cakap yang lalu tentang solat taubah. Nabi sebut tentang solat 2 rakaat. Summa yusalli. Kan? Dia apabila dia melakukan dosa, dia lupa, dia rasa menyesal, fayatatahharu, dia pun bersuci untuk berwuduk. Summa yusalli. Summa wastighfara. Dan dia solat 2 rakaat dan dia kemudian dia beristighfar. Maknanya solat itu tidak dinamakan solat taubah, tetapi ulama menamakan solat itu adalah solat taubah. Begitu dengan hadis yang kita nak dengar ini, dia baginda Nabi SAW tidak menyebut tentang nama solat tersebut, tetapi solat itu ulama kata ini namanya solat istigharah. Jadi bila kita nak angkat takbir tu, kita niat dalam hati, solli dalam lafaz niat kita solli sunnatul istikharah rakataini lillahi ta'ala. Dalam hati kita angkat takbir, kita niat, ya Allah, aku solat solat sunat istikharah 2 rakaat untuk Allah. Maknanya panduan pada kita untuk solat ni, niatnya untuk apa? Untuk tujuan apa? Itu ulama mengajar. Namun begitu, Nabi SAW telah menggariskan bagaimana kita nak kembali kepada Allah untuk kita menempuhi sesuatu usaha perkara yang kita hadapi. Itu apa kita nak buat? Maka Nabi ajarkan dengan lakukan solat sunat, iaitu solat istikharah ini. Okey. An Abi Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umur kulliha kama yu'allimuna surah min al-Quran. Yaqulu idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atayn min ghairi al-fariḍah thumma yaqul Allahumma inna astakhiruka bi 'ilmika wastaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-'azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lam wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kuntu ta'lam an hadzal amr khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri kaza wa kaza lah. Faqdurhi li wa yassirhu li summa barik li fihi wa in kunta ta'lamu an hadzal amr sharril li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri kaza wa kaza fasrifhu anni wasrifni anhu wa qudru lil khaira haitsu kana summa ardini bihi qala wa yusamma hajatah. Rawahu al-Bukhari. Hadis sahih. Ni Nabi SAW menyebut satu hadis dan baginda mengajar para sahabat, mana mengajar kita jugalah, bukan mengajar sahabat tu dia sahabat dia amalkan dah, mengajar sahabat, tapi impaknya pada kita, signifikannya pada kita juga, kita juga akan melakukan perkara sama seperti para sahabat yang ditunjukkan oleh baginda Nabi. Dan sahabat pula berkata, contohnya ada pada Jabir bin Abdullah ni, Jabir mengatakan Nabi mengajar tentang solat istikharah ni macam baginda Nabi kami mengajar kami surah dalam Quran. Mana mengajar surah dalam Quran ni sangat penting, sangat perkara besar. Maknanya sahabat rasa mengajar tentang solat istikharah ni, sahabat disuruh buat perkara tersebut macam sungguh-sungguh tu, macam Nabi mengajar kami ni tentang ayat Al-Quran, tentang surah dalam Quran. Mana perkara besar solat sunat istikharah ni sebenarnya. Sebab itu saya cakap tadi, syorkan tadi, solat istikharah ni bukan yang kita lakukan setahun sekali, seumur hidup sekali kerana nak cek jodoh, no. Lakukan solat istikharah ni ada setiap hari sebab kita nak bergantung kepada Allah, menunjukkan kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala Azza wa Jal, yang menentukan hidup kita. Sedangkan usaha kita ni banyak, macam-macam, saya sebut tadi, la syatta, tapi kita tak tahu natijah yang di kemudian hari yang kita lakukan itu mengerjakan yang buruk ke yang baik, kita tak tahu. Maka kita letakkan Allah nombor satu, Allah kita dapat bergantung, maka natijahnya itu baik ke tak baik ke, semuanya pasti kita dapat kebahagiaan. Itu saya nak simpulkan di situ, Au kama qal, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada mengajar kita beristikharah. Istikharah ni perkataan dia daripada khara, kha alif ra. Kalau masdar kata terbitan khara, ikhtiar. Ikhtiar ni kan usaha. Kita berikhtiar, kita berusaha. Kita berusaha tu pula macam-macam usaha. Maka perlu pilihan. Maknanya istikharah minta petunjuk ataupun minta pilihan yang terbaik. Itu mana istikharah, meminta petunjuk pilihan yang terbaik. Itu mana istikharah. Nabi SAW mengajar kami beristikharah
minta petunjuk, minta keputusan yang baik pada segala perkara. Nampak? Bukan perkara yang sesuatu yang kita nak aje. Contoh tadi cari jodoh, no. Menyebut kat sini segala perkara. Maknanya perkara tu perkara umum dan perkara khusus. Perkataan yang Nabi sebut, sahabat mengatakan, Nabi mengajar kami ni fil umuri kulliha. Setiap perkara yang berkaitan dengan hidup, baik dunia maupun akhirat. Kulliha ni segala, bukan tentang satu perkara. Itu saya sebut tadi, istikharah bukan untuk kita nak cari jodoh buat solat istikharah. No. Istikharah ini segala perkara yang kita nak hadapi ataupun kita nak lakukan, maka itu juga adalah perkara yang perlu kita buat istikharah. Okey? Sebagaimana ia mengajar kami surah daripada Al-Quran. Ni tadi, ya. Nabi mengajar Al-Quran, mengajar tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang pedoman ayat Al-Quran, ya. Pemberatnya Nabi tentang ayat-ayat Quran ini begitu. Sahabat rasa Nabi mengajar tentang istikharah tu seperti Nabi mengajar kami ayat-ayat daripada Al-Quran. Maknanya perkara besar, ya, perkara solat sunat istikharah ni ataupun perkara istikharah dia sendiri, ya, perkara istikharah ini sendiri adalah besar sebenarnya, ya. Nabi menyebut apabila seseorang daripada kamu, Nabi beritahu sahabat, kitalah, ya. Perkara khusus itu pada sahabat, ya, dan juga secara langsungnya pada kita, ya. Nabi menyebut apabila seseorang daripada kamu hendak melakukan perkara yang dihadapi, maka hendaklah dia beristikharah dengan mengerjakan solat sunat 2 rakaat selain daripada solat fardu. Ini saya kata tadi, ya, fal yarka, Nabi kata, iza hamma ahadukum bil amr. Perkataan menyebut di sini hamma. Hamma ni apa? Hamma ni ialah bukan hamma kuman tu, hamma ni adalah perkara yang kita gelisah, kita tak tahu, kita nak minta petunjuk. Itu mana hamma. Kan kita biasa doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, kan? Ya Allah, aku nak berlindung kepadamu daripada perkara yang keluh kesah, hammi wal hazan, dan perkara yang kesedihan. A'udzubika minal ajz wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalbatid daini wa qahri rijal. Ini doa yang Nabi ajar Abu Umamah, ya. Ketika tu Abu Umamah berada di masjid Nabi, berada di hujung sudut masjid. Lalu baginda Nabi bertanya pada Abu Umamah, wahai Abu Umamah, kenapa kamu duduk sendirian kat situ? Apa yang kamu buat? Apa yang kamu fikirkan? Jadi Abu Umamah berterus terang pada Nabi, ya Rasulullah, aku menghadapi sesuatu hamma tadi, keluh kesah, kan, gelisah. Kenapa? Berkaitan dengan hutang. Aku banyak hutang. Aku fikirkan tentang hutang aku yang memberikan aku ni, terfikir-fikir. Dalil Nabi mengajar Nabi mengajar sahabat iaitu Abu Umamah, wahai Abu Umamah, kalau kau nak satu perkara itu, kita kata tak, Nabi mengajar kita, sesuatu benda kita keluh kesah, sesuatu kita buntu, sesuatu perlukan keputusan yang terbaik, kita kembali pada Allah. Nabi ajar sahabat, wahai Abu Umamah, aku ajarkan satu doa. Ni yang doa kita amalkan ni. Bacalah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalbatid daini wa qahri rijal. Baca doa ni pagi dan petang. Kalau pagi petang, kita baca waktu maghrib, asar. Pagi, subuh. Petang ialah asar. Tu solat tu lah. Lepas solat tu baca. Sekali pada waktu selepas solat subuh, sekali baca pada solat asar. Sebab Nabi mengajar, sahabat mengajar Abu Umamah baca pagi dan petang. Baca doa ni. InsyaAllah kita terlepas segala keluh kesah. Lagi-lagi berbenah hutang. Sebab Abu Umamah fokuskan kepada hutang tadi. Nabi ajarkan satu doa, bukan saja hutang, keluh kesah, kesedihan, kemalasan, semua Nabi ajar kepada sahabat itu, ataupun secara khususnya kita lah, mengajar kita agar kembali pada Allah dan banyakkan berdoa, doa tersebut. Baik. Jadi baginda Nabi SAW mengajar sahabat dengan kamu dirikanlah solat faryarka apabila kamu muhammal ahadukum bil amr, keluh kesah ataupun memerlukan petunjuk satu perkara, faryarka rakataini, lakukan 2 rakaat. Adakah Nabi sebut falyarka solatul istikharah? Nabi sebut tidak.
Tidak dinamakan pun solat istikharah, tetapi Nabi menyuruhkan umum solat 2 rakaat itu, tapi berkhusus kepada perkara istikharah. Maka para ulama namakan solat ini adalah solat istikharah. Untuk panduan kita lah, kita nak niat kan. Kita ni orang awam, perlu petunjuk pada ulama untuk melakukan satu amalan supaya tidak menjadi bid'ah atau perkara yang sesat atau perkara yang salah. Dan agama ni kita tak boleh buat-buat, ya, kita tidak boleh mengadakan satu perkara yang baru, tidak boleh. Perkara ini nak ulama mengijtihadkan bahawa untuk amalan umat-umat yang akan datang, orang-orang awam macam kita ni, maka kita lakukan solat itu dengan niat istikharah. Boleh. Sebab ulama ada ijtihad. Ulama ni, mereka ini dekat dengan Allah, mereka ini takarub dengan Allah. Ya, dah pastinya Allah memberikan sesuatu kelebihan kepada orang ulama ni. Kita sebab tu kita kena sanjung pada ulama. Mereka ni lah yang berijtihad memberikan hukum untuk kita guna pakai. Kalau kita nak ambil terus daripada hadis, kita pun tak tahu solat apa ni 2 rakaat, nak niat apa. Kita nak niat apa? Aku solat 2 rakaat. Macam mana? Kita tak tahu, tapi ulama ajar kita berdasarkan hadis ini. Sebab itu saya kata, ya, Al-Quran dan hadis itu sumber asasi kita, utama kita. Namun kita kena juga pegang kepada ulama dan juga al-qiyas. So ulama inilah dia, ulama yang mengajarkan kita berdasarkan hadis dan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita nak ambil bulat-bulat daripada Al-Quran, nak ambil bulat-bulat hadis, kita tak pandai. Bahasa Arab pun ditang-pukang. Kan, SPM pun tak berapa nak berjaya sangat ambil. Ada yang tak ambil langsung pun bahasa Arab. Jadi alat kepada ilmu Al-Quran dan hadis ini ialah bahasa Arab pun kita dah tak boleh mampu kuasai. Apatah lagi ilmu dalamnya. Kan? Maka siapa yang mahir kuasai? Ulama. Mereka dekat lagi, ya, dengan guru-guru mereka. Guru-guru mereka lagi dekat kepada guru mereka. Mereka lebih yang terdahulu, mana salafus soleh. Mereka ni lebih awal, lebih dekat. Sebab tu sumber-sumber kita nak ambil pun, kenapa kita ambil daripada Imam Al-Ghazali mazhab kita, kan? Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis ini kita ambil juga kerana mereka dengan Nabi itu jaraknya tidak jauh. Imam Ghazali rahimahullah taala umur hidup dan wafatnya Imam Asy-Syafi'i, imam mazhab kita Imam Syafi'i, dan juga Imam Ghazali, ya. Imam Ghazali ni kemudianlah. Imam Syafi'i lebih awal. Imam bermula Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i yang mukhtabar, ya. Mazhab ni, ya, dan Imam Hambali. Mereka ni lebih terkemudian, lebih kita kata apa, lebih dekat dengan Nabi SAW. Dalam 400 hijrah, tahun hijrah 400, 500 tahun hijrah. Abu Hurairah 600 hijrah hidupnya. Masuk Imam Ghazali rahimahullah 600 hijrah. Kita sekarang pun 1400. Jauh dengan Nabi. Kita nak ambil hadis terus bulat-bulat macam ni tanpa berujuk kepada mereka yang dekat dengan Nabi tu. Umur mereka 300-400 hijrah. Kita nak ambil umur kita 1400 tahun ni yang kita belajar dengan guru kita, walaupun dia tu doktor falsafah sekalipun, dia hidup 1400. Ni ulama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, mereka hidup lebih dekat dengan Rasulullah, iaitu 400 tahun yang kemudian daripada Nabi. 400 tahun, kita 1400 tahun, 1000 tahun kita beza. Kita pun kata, guna Al-Quran dan Sunnah, tidak perlu kepada ulama. Wal iyazubillah min zalik. Saya memang anti dan juga kecam mereka yang tidak menyandarkan kepada ulama, menolak ulama. Bahkan yang hebat zaman kita sekarang ni, media sosial yang meluas ini, menghentam ulama. Allah. Ulama ni, mereka ini berguru. Mereka ini juga ada guru dan guru mereka berguru. Berguru mereka dengan guru. Dan pastinya mereka ini insya-Allah, ya, diredai jalan susu jalurnya kepada mazhab-mazhab yang empat mukhtabar tadi. Empat mukhtabar ni dah tentu dekat dengan para tabi'in. Dia macam mana? Okey, saya nak mudah je. Mudah perkiraan. Hijrah lah, tahu hijrah. Bagi Nabi SAW ialah tahun 100 pertama lah. Ialah. Walaupun kalender tahun hijrah itu belum ada pada zaman Nabi, tapi Saidina Abu Umar yang mulakan tahun hijrah itu adalah bermula hijrah Nabi. Maknanya tahun pertama ialah tahun Nabi berada di Madinah.
Mana tahun 1 hingga 10 Hijrah. Sebab Nabi berada di Madinah 10 tahun. Maknanya tahun 100 pertama. Maknanya abad yang pertama, dekad-dekad abad 100 tahun, abad kan 10 tahun baru satu dekad. Satu abad pertama, maksudnya abad pertama ni fahamlah 100 tahun pertama adalah zaman Sadrul Islam, zaman Nabi dan para sahabat. 100 tahun hijrah yang pertama. 100 tahun hijrah yang kedua ialah para sahabat. Nabi dah tak ada waktu tu. Yang ada para sahabat saja yang dekat. Macam kita kata yang kemudian ni lah, sahabat-sahabat Nabi yang muda. Tahun 100 yang ketiga tadi Sadrul Islam pada zaman Nabi dan sahabat. Yang kedua sahabat total yang dekat dengan Nabi tadi. Yang ketiga zaman tabi'in dipanggil. 300, abad yang ketiga. 300 tahun yang kedua tabi'in. Tahun yang keempat dipanggil tabi'in. Iaitu 400 tahun hijrah yang pertama. Maka ini saya cakap tadi, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, 4 mazhab ni berada di tahun tabi'in ni, 400 tahun dekat. Kan? Sayyidina Abu Hurairah Imam Bukhari, Imam Bukhari, bukan Abu Hurairah. Imam Bukhari tahun ke-600 hijrah. Umur dia hidup dan wafat. Maknanya siapa dulu? Imam Bukhari Muslim dulu ke Imam Syafi'i dahulu hidup? Dan tentu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hanbali ini bila awal hidup 400 tahun pertama, iaitu zaman tabi'in. Bukhari Muslim ialah pada tahun ke-500 600 hijrah. Dah kemudian kita 1400 lagi jauh. Kita nak amal dengan amalan kita sukati, ambil hadis, ambil Al-Quran, terus terjemah, terus tafsir sendiri, takwil sendiri. Wa'niyazubillah min zalik. Jangan ibu-ibu ayah, tuan-tuan haji, puan-puan haji, ambillah ilmu, sumber ilmu untuk kita amalkan ni, kita betul. Zaman kita ni penuh dengan fitan, sangat mencabar. Kita bimbang, kita amal perkara yang salah, yang dibawa oleh kononnya dia ada doktor falsafah, dia adanya ijazah doktoran sebagainya, dia tu adalah pakar profesor, maka kita ambil di bulat-bulat. Wa'iyazbillah, jangan. Belajar dulu, belajar. Belajar ni kita kata bukan hari ni belajar, hari ni dapat. Tahun pertama belajar, tahun kedua jadi guru dah. Tak boleh, tak betul macam itu cara dia. Tanam pokok pisang hari ni, besok dah nak dapat hasil, tak boleh. Kena ada proses, dan proses itu sangat lama. Banyak proses untuk kita lakukan di hidup dunia ni ialah proses ilmu lah. Banyak proses yang lama ialah proses menuntut ilmu. Proses nak dapat kerja, belajar ijazah 4 tahun dapat kerja. 4 tahun aja, 5 tahun dah dapat kerja. Contoh. Proses nak tanam pokok, setahun 2 dah dapat hasilnya, sebulan pun dapat hasilnya. Mana proses dalam hidup ni banyak, tapi proses yang paling lama ialah proses menuntut ilmu. Berapa lama Ustaz? Daripada dia lahir, dia ajar, dia berbuayan, hingga ke mati. Itulah proses ilmu yang tak sesudahan. Segala proses semuanya ada mula dan akhirnya, yang tempoh yang mungkin yang singkat sebagainya, tapi ilmu tidak. Jangan kita belajar dengan seseorang itu dengan 2-3 tahun, maka kita jadi guru, kita kata dah cukup dah ilmu aku tak perlu belajar, bahkan aku mengajar orang saja, aku tak perlu belajar dengan orang lain dah. Tak boleh, tak betul macam tu. Proses belajar ini adalah sepanjang hidup. Itu saya kata banyak di dalam hidup ni, proses dalam hidup ni banyak proses, tapi proses menuntut ilmu lah yang paling lama, bahkan tiada hadnya, iaitu daripada lahir sampai mati. Hadnya sampai mati je lah, sampai mati dah tak ada dah lah. Maksudnya apa? Belajar. Masih kita belajar. Ingat, lagi banyak kita belajar, lagi banyak kita tak tahu sebenarnya. Sebab itu supaya kita belajar lagi supaya kita tahu dan tahu. Baik, sambung lagi hadis tadi. Maka Nabi SAW menyuruh kita untuk melakukan solat 2 rakaat. Ulama pun namakan solat 2 rakaat itu adalah solat sunat istigharah. Baik. Kemudian hendaklah ia berdoa dengan membaca. Okey, nanti nak dapatkan doa ni, bolehlah saya ke share ke ataupun boleh beli kalau buku lah ni, belilah saya pun tak ingat berapa harganya. Boleh amal dengan doa yang ada dalam buku ni. Doa untuk lepas kita solat 2 rakaat tu kita baca doa ni, Apa doanya? Allahumma astaghfiruka bi ilmika, sampailah
ya, yang Nabi hadis ni habis, ya. Okey, apa doanya? Menarik doa ni, dan Nabi komplit lah. Tak payahlah nak create doa baru. Bolehlah untuk doa kita sendiri, tapi kita guna amal yang doa tunjuk yang ditunjukkan baginda Nabi, yang Nabi ajar ni, lagi terbaik, ya. Doa sendiri boleh, kita create sendiri doa boleh, tapi yang terbaik doa ialah doa maksur. Maksur ni apa? Doa-doa maksur ialah doa yang terpilih yang diajar oleh baginda Nabi. Itu doa maksur. Doa kita doa juga, tapi doa kita bukan maksur, tidak diambil daripada hadis Nabi. Jadi kita elok berdoa ni ambil maksud daripada hadis Nabi, dan terbaik doa ialah daripada maksud daripada Al-Quran. Doa maksud ni ada dua. Doa daripada Al-Quran, contoh Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, itu Rabbana atina fid dunya hasanah, itu semua doa maksud Al-Quran. Doa maksud daripada hadis contoh macam ni. Ya. Ya Allah, Nabi ajar, doa ni kita amalkan doa ni. Selepas kita solat istikharah, kita baca doa ni. Ya Allah, ya Tuhanku, aku beristikharah. Astakhiruka. Beristikharah tadi, istakhiruka meminta petunjuk. Ya Allah, aku beristikharah. Mana ya Allah, aku memohon petunjuk kepadamu dengan ilmumu. Kita kan terbatasan ilmu. Kita tak tahu kita buat ni betul ke? Natijahnya baik ke? Kita tak tahu. Sebab itu kita minta petunjuk kepada Allah. Sebab atas ilmu Allah yang semestinya maha mengetahui, bi'ilmika, dengan ilmumu ya Allah. Aku minta petunjuk dengan ilmumu ya Allah. Mohon apa? Ya Allah, memohon kepadamu kekuatan dan kudrat kepadamu supaya aku dapat bergerak di jalan yang benar. Nampak? Minta petunjuk tentang agama dulu, bukan minta petunjuk terus. Aku nak sekian ya Allah, tunjukkanlah kerja ni dia ada baik untuk aku. No, minta dulu petunjuk agar dalam agama. Agama kita dulu. Minta petunjuk agama dulu. Jangan dunia dulu. Nampak? Nabi ajar, ya Allah, aku mohon kehadapku kekuatan dengan kudrat kuasamu supaya aku dapat bergerak di jalan yang benar. Dan aku memohon kepadamu kepada limpah kurniaanmu yang besar, kerana engkaulah jua yang berkuasa sedang aku tidak berkuasa, dan engkaulah jua yang mengetahui sedang aku tidak mengetahui. Engkaulah saja yang sedia mengetahui segala perkara yang ghaib. Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya engkau mengetahui bahawa perkara yang aku hadapi ini baik bagiku. Nampak? Ini petunjuk ni. Kalau dia baik ya Allah, pada agamaku dan kehidupanku dan kesudahan hal keadaanku, maka tetapkanlah dia bagiku. Maknanya kurniakanlah, berikanlah. Contoh kita nak sesuatu, minta kerja. Ya Allah, aku nak minta sesuatu kerja ni, baik tak kerja ini untuk aku? Dengan kuasaanmu, dengan ilmumu, petunjukmu, tunjukkan. Kalau dianya baik, aku dapat kerja ni. Kalau yang tidak baik, sebaliknya, janganlah kerja ini menjadi untuk aku cari rezeki. Macam tu. Maksud dia begitu. Maka tetapkanlah dia bagiku. Dia tu maknanya kerja tu dengan aku. Contoh kerjalah. Kalau jodoh tadi, si fulan ni dengan aku. Dan mudahkanlah jalan mencapai untukku. Untuk mendapat jalan tu dipermudahkan. Serta banyakkanlah kebaikannya bagiku. Dan mestinya dia membanyak bagi kebaikan. Kalau banyak mudarat, kita minta sempang lah. Tapi jika Allah beri juga, itu mesti ada hikmahnya. Dan pasti kita akan dapat kebahagiaannya akhirnya. Kan? Sebab kita dah letak Allah tu nombor satu. Allah tempat kita bergantung. Jadi jangan risau. Kalau kita dah istikharah ni, kita dah serah pada Allah ni, jangan risau. Baik ke buruk, sentuh-sentuh kita dapat kebahagiaan. Tapi masalah kita tak letak Allah nombor satu. Kita tak bergantung pada Allah. Kita minta, kita terus buat dan kita mengharapkan apa yang kita buat itu berhasil. Tak boleh. Nanti bila mudarat, kita pun mulalah. Apalah nasihat aku, malangnya nasihat aku. Tapi bila mula-mula dia nak minta buat sesuatu urusan tadi, kerja tadi, tak minta rujuk pada Allah pun. Tak minta istikharah pun. Kan? Andai kata dia dapat pula, tengok usaha aku berjaya. Kan? Usaha aku berjaya pun tak nak juga sebab Allah tak redha. Sebab itu, sebab saya kata tadi, apa nak mula segala usaha yang kita nak lakukan, apa saja usaha kita lah syatta tadi banyak pelbagai, letakkan Allah nombor satu. Ya? Letak Allah akan beri tempat kita merujuk ataupun tempat kita bergantung, memohon petunjuk. Baik. Banyakkanlah kebaikannya bagi. Okey, dan jika engkau mengetahui bahawa perkara yang aku hadapi itu buruk. Kita tahu. Tadi baik, tunjukkan, dapatkan, mudahkan. Jika ianya menghasilkan perkara yang buruk, ya Allah,
ya, buruk bagiku, pada agamaku, kehidupanku, kesudahan hal keadaanku, maka jauhkanlah perkara itu daripadaku dan jauhkanlah daku daripadanya dan tetapkanlah bagiku kebaikan di mana sahaja kebaikan itu berada serta jadikanlah daku redha menerimanya. Andai kata Allah tu tunjukkan benda tu tidak baik untuk kita, kita serah kepada Allah, kita kata ya Allah aku tak tahu benda ni baik ke tak baik, akhirnya kita kita buat benda tu, akhirnya natijahnya tak baik. Contoh tadilah, kita minta kerja, rupanya kerja ni tidak baik, maka kita tetap buat mohon pada Allah, tetapkan bagiku berikan di mana saja kebaikan yang ada walaupun benda itu tidak baik, ya, serta jadikanlah aku redha menerimanya. Dan benda tadi tak baik, kita tak suka, tapi tetap kita minta Allah agar kita tetapkan dengan redha aku ini, redha menerimanya juga, ya. Jadi baginda Nabi SAW menyebut lagi, dan sesudah itu adalah orang yang memohon istikharah itu menyebut perkara yang dihajatinya, barulah, ya, kita hajat apa yang kita nak. Tadi tu Nabi susun sebelum nak minta, kalau benda ni baik ya Allah, benda ini memberi manfaat padaku, tunjukkanlah ya Allah, mudahkanlah caranya aku nak perolehnya. Sekira benda itu sebaliknya, benda itu buruk bagi aku, tetap kau berikanlah kekuatan untuk aku terimanya dengan redha. Baru kita minta hajat kita jadi. So istikharah ni perlukah kita lakukannya seumur hidup sekali? Saya tanya tuan-tuan haji, puan-puan haji. Tidak. Kita perlu lakukan ini setiap hari. Dan hajat kita ini pelbagai, kan? Banyak hajat kita ni, usaha kita pun banyak. Maka kita lakukanlah solat istikharah kita ini setiap hari. Waktunya bila-bila masa, kecuali 3 waktu yang dimakruhkanlah ataupun diharamkan, iaitu waktu selepas subuh janganlah buat solat istikharah. Waktu istiwa matahari sejam sebelum zuhur tu janganlah buat solat istikharah. Dan juga waktu lepas asar janganlah buat solat istikharah. Buatlah istikharah ini apa masa pun selain 3 masa tadi. Namun yang afdalnya buatlah waktu malam, kan, sepertiga akhir malam, kan. Saya dah ajarkan sepertiga akhir itu bermula jam 3 ke 4 1 jam, 4 ke 5 2 jam, 2 jam yang kedua, 5 ke 6 ataupun sebelum subuh tu jam yang ketiga. 3 jam ni optimum, kan, yang mampu lah 3 jam setiap hari, ya, untuk dia bertahajud, berqiyamul lail. Kalau mampu sejam, buatlah sejam. Mampu setengah jam. Yang penting istiqamah, kan. Khairul amal aqalla madama, kan. Sebaik-baik amal sedikit tapi dia berterusan, itu lebih baik. Buat 3 jam. Bukan main qiyamul 3 jam. Malam pertama, malam kedua tak buatlah. Tidur sampai ke subuh. Belajar lagi, tak mau. Kita buat yang istiqamah. Mana yang boleh kita mampu, kodrat yang kita mampu, sejam setiap hari, sejam. Itu lebih baik. Kalau setengah jam sekali pun setengah jam. Janganlah 5 minit. Istiqamah 5 minit selalu buat qiyamul lail 5 minit ni malulah. Umur kita ni sepatutnya ada 4 siri, 5 siri, 6 siri, 7 siri, 8 siri. Alhamdulillah, banyaklah bangun malam. Saya sebut tadi, kita kurangkan selesa tidur di dunia agar kita selesa di akhir, di alam barzah. Jangan kita selesa sangat tidur kat dunia ni sehingga kita tak selesa nanti di alam barzah. Waliyahzubillah. Okey. Menurut Imam Nawawi rahimallahu taala, sesudah seorang itu beristikharah, meminta petunjuk dengan melakukan solat dan berdoa tadi, hendaklah ia melakukan apa jua yang terbuka hatinya untuk melakukannya, dengan syarat sebelum itu ia tidak menetapkan tidak menetapkan sesuatu perkara, tetapi berserah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala untuk menentukannya. Mana kita kita nak buat satu perkara ni, kita pun buat solat 2 rakaat, kita pun dah berdoa, dah berusaha dah. Lepas tu kita serah bulat-bulat pada Allah. Kalau yang baik, Allah tunjukkan, mudahkan. Kalau yang tak baik, Allah tunjukkan juga, supaya kita tidak terima keadaan itu. Andai kata dah kita terima juga, Allah izinkan kita menerima perkara itu natijah yang tidak baik, tetap kita minta pada Allah agar kita redha untuk menerimanya. Begitu. Ini kata sifat hamba, sifat hamba je tu. Baru betul hamba. Ini tak dapat sangka buruk. Ataupun kita kata banyak kita berputus asa. Jangan sesekali kita berprasangka buruk. Jangan kita berputus asa. Ini sifat dua ni memang iblis dan syaitan suka
slot in dalam hidup kita, ya, supaya kita ni tidak menjadi orang yang bersyukur. Itu je kan. Iblis syaitan ni kan, dendam mereka sejak zaman Nabi Allah Adam tu sehinggalah hari ini, hari kiamat, ialah nak menjadikan manusia itu tidak bersyukur. Bila dia putus asa, bila dia mengomen-ngomen, dia sangka buruk, dia tak puas hati sebagainya, dia tak terima, tak redha, maka dia akan ada sifat tidak bersyukur. Sedangkan nikmat yang dia dapat, Islam, agama, iman tadi, nikmat iman Islam yang Allah dah bagi sejak lahir, apa yang dia dapat hari ini, hidupnya dah 50 tahun, contohnya 60 tahun dalam keadaan Islam, tiba-tiba satu benda yang Allah uji, yang nak untuk ujian je, dia tak boleh terima, bahkan dia bersangka buruk, maka dia tak boleh bersyukur. Wa'iyazbillah, akhirnya dia kufur pada Allah. Wa'iyazbillah. Jangan. Kita sebagai hamba ni reda saja apa yang Allah tentukan. Yang pastinya kita nak reda dan kasih sayang Allah dan Rasulnya. Jadi cukup sekadar itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Berbicara tentang solat sunat istikharah. Sebagai kesimpulannya, solat istikharah ini dilakukan 2 rakaat dengan niat sali sunatul istikharah rakaatain lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama boleh baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Kafirun. Pada rakaat kedua selepas Fatihah, selepas Fatihah rakaat pertama suratul Kafirun, rakaat kedua selepas Fatihah baca surah Ikhlas. Kemudian berdoa dengan doa yang Nabi ajar. Kemudian berusaha dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lakukanlah solat istikharah ini setiap malam ataupun setiap harilah, setiap hari, dan mintalah petunjuk pada Allah SWT berkaitan perihal dunia akhirat dulu. Kemudianlah perkara duniawi yang kita nak ingin hajatkan tadi. Wallahu alam. Sekadar itu, semoga bermanfaat untuk kita bersama. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.